Assalamualaikum dan hai semua. Okay, hari ni cikgu nak ajar macam mana nak buat penyata penyesuaian bank. Soalan penyata penyesuaian bank. Okay, soalan ni cikgu ambil dari buku teks muka surat 100. Okay, kita mula. Perniagaan ANZ Trading telah menerima penyata bank bagi bulan Januari 2018 yang menunjukkan baki yang berbeza dengan baki di buku tunai. Okay, kita lihat baki buku tunai, baki akhir baki akhir buku tunai 8066, baki akhir penyata bank 8386. Okay, baki akhir tak sama. Okay, bila tak sama, sebab tu kita kena buat penyata penyesuaian bank. Okay, so nak buat penyata penyesuaian bank, kita kena kenal pasti item-item yang telah menyebabkan baki-baki ni berbeza. Okay, macam mana nak kenal pasti? Okay, first kali kita tengok baki awal. Baki awal buku tunai dengan baki awal di penyata bank. Baki awal buku tunai 7,030, baki awal penyata bank 9,000. Baki awal lagi dah tak sama. Kenapa baki awal lagi dah tak sama? Okey, kita tengok cek pertama dikeluarkan. Okey, cek pertama yang kita keluarkan pada bulan ini. Sebab kita yang keluarkan cek, kita yang tahu dulu sebelum bank kan. Kita yang tulis cek. So kita yang tahu dulu kita akan keluarkan wang. Kita akan bayar wang kepada pihak yang lain kan. Jadi kita yang akan rekod dulu di buku tunai. So kita rekod dalam buku tunai di sebelah kredit sebab wang keluar. Okay, so lihat dalam buku tunai sebelah kredit ada kolom nombor cek. Okay, so nombor cek pertama yang kita keluarkan adalah bernombor 250003. Okay, so ini first check untuk bulan Januari. Okay, cek-cek sebelum nombor 250003 ni telah dikeluarkan pada bulan sebelumnya, iaitu bulan lepas lah, Disember tahun 2017. Okay, cek bernombor sebelum 250003 ni, macam 250002, 250001, 250000. Okay, telah dikeluarkan pada bulan lepas. Maknanya bulan lepas lagi kita dah rekod dalam buku tunai. So buku tunai bulan lepas lah, bukan bulan ni. Okay, tengok pula kolom nombor cek dalam penyata bank sini. Tengok nombor cek dalam kolom ni. Ada tak nombor cek sebelum 250003 tadi? Okay, cikgu nampak ada dua sini kan, 250002 dengan 250001. Okay, 6, 4, 7 semua selepas 3. So tak ada masalah. Okay, ini adalah cek-cek yang kita dah keluarkan bulan lepas, yang kita rekod dalam buku tunai bulan lepas. Tapi bank baru nak tolak bulan ini. Okay, bayangkan kalau bank sempat bayar pada bulan lepas juga. Okay, cuba kita tengok baki awal. Baki awal baki awal penyata bank 9,000 ni. Baki awal bulan ini adalah baki akhir bulan lepas kan. Okay, cikgu buat kira-kira sikit sini. Okay, baki akhir bulan lepas 9,000 ni tanpa menolak dua cek ini. Kalau dia tolak cek ini, dua-dua cek ni pada bulan lepas juga, iaitu nilai 720. Okay, tolak 720. Dan cek yang kedua ni 1250 kan. 1250. Okey, kalau dia tolak dalam bulan lepas juga, berapa baki akan dapat baki akhir bulan lepas? 3 0 7. Okay, 7030. Okay, so kalau dia tolak, kalau bank tolak juga dua cek ini pada bulan yang sama dengan buku tunai tolak, bank juga akan dapat baki yang sama pada akhir bulan lepas. Okay, maknanya kedua-dua cek ini, cek nombor 0001 dengan 0002 ni, buku tunai dah rekod, bank baru rekod, cuma berbeza bulan je lah. Okay, so disebabkan dua-dua dah rekod, so item ni kira tak ada masalah. Kita just potong sahaja item ni sebab dua-dua dah rekod. Okay, kalau dua-dua dah rekod, dia bukan butir yang menyebabkan perbezaan baki. Okay,
So next, okay, ni lah potong. Okay, kita potong je. Okay. Seterusnya kita bandingkan wang masuk, rekod wang masuk dalam buku tunai dengan rekod wang masuk dalam penyata bank. Wang masuk dalam buku tunai sebelah debit, wang masuk dalam penyata bank sebelah kredit. Okey, so lihat buku tunai debit dengan penyata bank kredit. Okey. Yang pertama, jualan. Baki dah sudah baki tak payah tengok dah. 4450. Okay, buku tunai ada rekod wang masuk 4450. Ada tak penyata bank rekod wang masuk 4450? Ada kan? So kalau ada, dua-dua dah rekod, tak ada masalah. Kita just potong. Potong di kedua-dua tempat buku tunai dengan penyata bank. Okay, yang seterusnya 2540 ada tak sini dalam penyata bank? Tak ada. Kalau tak ada, maknanya baru satu pihak je yang rekod. So ni lah bukti yang sebabkan baki berbeza ni. So kita kena bulatkan. Okay, kita kena bulatkan item ni. Okay, next 960 ada tak sini dalam penyata bank? Tak ada. So bulat juga. Okay, 500 ada. Ada, kena potong dua-dua. 760 tak ada, bulat. 570 ada, potong. Okay, so buku tunai dah siap. Tengok penyata bank sebelah kredit ni ada mana-mana item yang tidak ditanda dengan apa-apa. So kita kena bulat juga macam ni kan. 990 dengan 750. Okay. Sekarang kita bandingkan rekod pengeluaran pula, rekod bayar, wang keluar. Buku tunai wang keluar sebelah kredit, sebelah kredit, penyata bank wang keluar di sebelah debit. Okey, yang pertama. Check tadi semua dah rekod kan? Semua dah tanda. Okey, sebelah kredit buku tunai dengan sebelah debit penyata bank. 660 ada tak sebelah debit? 660 tak ada, bulat. 534 ada tak? 534 ada, potong. 1300 tak ada, bulat. Tak nampak lah bulatnya. Okay, 800 ada, potong. 3250 tak ada, bulat. 2200 tak ada, bulat. Ini baki, tak payah. Okay, ada apa-apa lagi yang tak ada? 1000 ni bulat sebab tak ada dalam buku tunai. 50 pun tak ada dalam buku tunai. Okay, so kita dah siap cari item-item yang menyebabkan perbezaan baki. Okay, apa yang kita bulat ni lah yang buat baki jadi berbeza ni. Okay, next kita baca pula maklumat tambahan. Cek bernombor 250007 tersalah catat dalam buku tunai. Okey, tengok dalam buku tunai, cek nombor 0007. 3250 ni kesilapan. Okey, so kalau kesilapan, cikgu suka tanda star. Kesilapan. Kesilapan ni maknanya dua-dua dah rekod, buku tunai dah rekod tapi dan penyata bank pun dah rekod. Tapi disebabkan kesilapan, amount tu salah lah, tak sama. Okay, buku tunai rekod amount lain, penyata bank rekod amount lain. Okay, sekarang kita lihat dekat penyata bank pula. Cari nombor cek yang sama, 250007 ni. Ni. Buat bintang juga, star. Okay. Nampak tak beza? Buku tunai rekod 3250, tapi penyata bank rekod 3520. Okay, so ni kesilapan. Okay, kesilapan nanti kita kena tengok dengan lebih detail lagi, lebih terperinci. Nanti cikgu akan tunjuk. Just tanda je make sure tanda je. Okey, maklumat tambahan yang seterusnya, nombor 2. Cek yang diterima pada 24 Januari 2018. Kita terima cek 24 Januari Ramarau Trading. Dipulangkan oleh bank dengan tanda rujuk penyuruh bayar. Okey, ini maksudnya cek tak
layan ataupun cek tak laku. Okay, so cikgu just tulis di tepi sini CTL. Highlight pula. Okay, tepi ramarau ni CTL. Okay, dah siap. Belum siap lagi lah. Kita nak buat PPB lah lepas ni. Ni langkah yang penting sebenarnya kan. Okay, kita akan bersambung di video yang seterusnya.